going to study on rigid pavement, right? So straight away we go to this example. So the question is prepare taking of sheet and bill of quantities for the concrete road shown in figure below. So concrete road dia refer pada rigid pavement. So provided that length of dowel is 0.5 meter and 10 dowels are used for each expansion joint. So dowel tu ada dekat dalam gambar yang belakang sekali tu Okay, kalau you tengok yang besi-besi tu adalah dowel. So assume 20 mm dowels bar is 2.466 kg per meter. Maknanya kalau 1 meter dowel berat dia adalah 2.466 kg. Right, so if you look at the diagram, okay, so the first one, kita ada yang ni kan, layout of the road. So basically ni adalah plan view ataupun kita panggil bird eye view. Ini kalau nak senang cerita, kita ada drone, kita terbangkan drone, kita ambil gambar daripada atas. So kita nampak macam ni lah dia punya keadaan jalan tu. So dia adalah macam simpang 3. Contoh kalau ada kereta, dia akan lalu macam ni lah, you straight ataupun kereta ni boleh pergi belok ke kanan. Okay, and then dia bagi ada sini adalah footpath ataupun tempat berjalan kaki, lorong berjalan kaki. And then dia bagi lebar untuk pejalan kaki 1.5. Lepas tu ada lebar untuk jalan 4. Okay, panjang jalan dia bagi ni kan. So bila you total up, you akan dapat total length untuk jalan ni lah. Okay, so next kita ada gambar yang dekat bawah ni pula. So basically dia adalah you potong dekat sini. So you tengok daripada sini. Okay, so you akan dapat gambaran macam ni. Okay, so first you ada footpath ni lah. So you nampak yang ni, footpath yang ni. Ni footpath. And then ada yang bahagian ni. So inilah bahagian ni. Okay, so itu sahaja. So kalau you tengok, ini ada curb. Okay, so curb tu, kalau you tak pernah tengok curb, contoh gambar dia yang ni. Okay, so dia yang hitam putih, itu adalah road curb. Alright, so kalau tengok gambar ni, dia punya road curb tu dia ada dua belah bahagian, sini dengan sini. So kalau you tengok, inilah, ini road curb yang ni. Untuk yang ni, dekat sini lah road curb dia. Okay, so kalau tengok road curb ni, dia tulis 150 kali 150. So road curb tu bentuk lebih kurang macam ni. Sini 150, sini pun 150. So total dia akan jadi lebar dia adalah 300. Okay, so kalau kita transfer kepada gambar ni, sini maknanya dia jadi 300. Okay, next kita ada waterproof paper. So basically ini you punya jalan dekat bawah pada konkrit ni, you punya concrete road ni, dekat bawah lapisan bawah pada layer concrete road, kita akan letakkan waterproof paper. Tujuan dia untuk kalau hujan, air hujan tu tak masuk ke bawah sehingga dia tak akan kena pada tanah dekat bawah jalan tu lah. Sebab tanah kalau kena air dia akan lembik. So bila trailer lalu atas jalan, jalan tu akan rosak. Sebab tu kita letakkan waterproof paper. Maknanya kalau hujan, air tu daripada jalan dia akan terus mengalir ke longkang. Biasa kalau tengok dekat highway, dia akan ada longkang kiri kanan jalan tu kan. So
Kenapa dia tak masuk ke bawah, ke dalam tanah? Sebab kita letak waterproof paper. Okay, next. Dalam concrete road ni, kita akan letak fabric reinforcement. Okay, besi lah So, tujuan dia untuk kuatkan jalan sebab jalan ni trailer nak lalu semua. Kalau tak ada besi, maknanya jalan tu akan crack, senang crack. So, sebab tu kalau rigid punya pavement yang pakai konkrit ni, kita akan letakkan fabric reinforcement. So, dia tulis sini 3 kg per square meter. Maknanya kalau jalan you 1 meter square, besi yang kita akan guna adalah sebanyak 3 kilogram. Okay, so nanti kita akan tengok untuk jalan ni berapa area dia. So kita akan darabkan dengan 3 ni lah untuk cari total besi kita pakai untuk rigid pavement ni. Okay, next ada untuk pedestrian ataupun untuk footpath ni, dia pakai paving slab. Okay, so nanti kita akan kira berapa area dia untuk yang footpath. Alright. So untuk footpath ni dia takkan ada, kita tak letak besi footpath sebab footpath ni orang je lalu, pejalan kaki. So tak perlu nak letak besi sebab dia akan jadi membazir. So yang besi ni hanya dekat kawasan jalan sahaja sebab ini tempat yang kenderaan lalu. Okay, setakat ni ada soalan untuk diagram. Class, any question for diagram? Okay, boleh proceed? Boleh. Boleh. Ada orang nak masuk kan? Ada orang masuk. Okay, jap. Ada orang nak masuk lagi? Tak ada? Alright, so saya proceed dengan slide. Okay, dah nampak slide? Nampak. Okay, so kita tengok pada solution dia. First, untuk concrete road, so basically yang ni kita hanya nak tahu amount of concrete. So kita hanya nak tahu dia punya area. So kalau area, unit dia adalah meter square. Okay, so back pada diagram. Area yang kita nak tahu adalah area ni. Okay, area jalan dahulu. Tak termasuk dengan footpath. Footpath kemudian kita buat. Ni untuk jalan yang kenderaan lalu dulu. Okay, so kalau tengok dekat dalam gambar ni, dia punya konkrit tu sehingga bawah pada curb. Okay, bawah curb pun masih ada konkrit punya road ni. Okay, so kalau tengok diagram yang dekat 4 meter ni, dia tak termasuk lama kabur. Okey, diagram ni dia tak termasuk dengan curb. Okey, kalau tengok 4 meter ni dia tak termasuk curb. So bila you nak masukkan curb sekali, you kena tambah 0.3 dengan 0.3. So total bila dah masuk dengan curb sekali, dia akan jadi 4.6. Any question untuk yang tu? Clear ke? Semua okey yang tu? Clear 0.3 dapat mana Sir? Okey. So kalau you tengok yang tadi ni, yang curb ni, dia bagi macam ni kan. So ni 150, sini pun 150.
kosong. So total dia jadi 300. So sebab tu sini 0.3, and then yang dekat atas pun dia akan jadi 0.3. Boleh? Clear? Okay, sir. Clear. Clear. Alright. Okay, so kita kena pecah pada beberapa section sebab jalan ni bukan straight, dia simpang 3, so kena pecah beberapa section. So first section kita ambil yang ni. Dia akan masuk curve sekali. Okay, masuk curve sekali. So this is the first section. So area ni simple je. You hanya kena tahu length and then darab dengan dia punya breadth. So breadth dia you tahu 4.6. Length dia adalah 5 campur dengan 2, 4, 2, 5. So total dia akan jadi 18 meter. Okay. So untuk section 1, area sama dengan 18 kali dengan 4.6. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay, good. Boleh. Okay, so kalau you tengok dekat solution tu, yang ni dia kira length dia 18. Okay, so dia bawa pergi ke sini. Yang 4.6 tu lebar dia tadi. Okay, so untuk first section dapat 82.8 meter square. Okay, settle untuk first section. Okay, next kita move kepada second section. Okay, so tadi kita dah ambil yang ini dah kita dah buat tadi 18 kali dengan 4.6 first section. So the second section kita ambil yang ni pula. Okay, so sama, kalau sampai sini dia adalah 4 meter. So maknanya kena tambah sini sikit 0.3 dengan sini sikit 0.3. So maknanya total dia akan jadi 4.6. Boleh yang tu? Clear? Clear. Faham. So kita nak cari tinggi ni pula. Berapa tinggi ni? Okay, so dia akan jadi 1.7. Ada siapa tak setuju 1.7? Ada yang tak setuju 1.7? Betul. Kenapa bukan 2? Tolak 3. 0.3. Okay, good. So kalau you tengok sini, 2 tu dia termasuk dengan curve kan. So tadi curve kita dah kira sekali dengan curve. Okay, so sekarang kita nak yang ini sahaja. Maknanya 2 tolak dengan 0.3, so tinggal 1.7. So untuk yang second section tu, dia akan jadi 1.7 darab dengan 4.6.
Okay, so untuk second section, area will be 4.6 times 1.7. Okay, so kita tengok pada solution dia bagi. Sir, ada orang nak masuk. Orang nak masuk lagi Kejap. Mana? Tak ada Wan. Siapa nak masuk? Cepat, cepat. Okay, dah. Alright, so tengok pada solution dia buat. So yang dia kira road width tu, dia dapat yang ni. So dia transfer ke sini. And then yang 1.7 yang tinggi tadi tu. Okay. So untuk second section, kita dapat 7.8 meter square. Okay, so comes the most tough part, the third section. Okay, so yang first tadi kita dah buat yang ni. Kita masuk dengan curve sekali. So this is the first section. Kita dah settle tadi. And then kita dah settle yang second section. Okay, ini pun kita dah buat. So kita tinggal the third section yang ni. Okay. So dia ada dua, belah kiri dengan belah kanan. Siapa pandai nak buat? Siapa tahu nak buat macam mana? Ada siapa nak explain? Saya zoom sikit. Blur pula. Okay, so tinggal yang ni saja. Okay, yang ni je tinggal. So yang ni pun sama. Okay, kalau you tengok sini, berapa tinggi ni? Siapa boleh teka? Berapa tinggi? 1.7. Okay, pandai. 1.7. Hours ni. So sini pun sama dia akan jadi 1.7. So kita ambil petak tu. Sekejap. Okay, 1.7, 1.7. You nak cari area yang ni. Okay kelas? Boleh? Okay, boleh. Okay, so macam mana nak cari? Area sama dengan Area bulat. 1.7 kali 1.7
Yang ni adalah area untuk 4 segi ni Saya tunjuk ni area untuk 4 segi. Okey. You tolak dengan 1/4 pi 1.7 square. Boleh? Boleh. Okey, yang tu adalah yang ni, area yang ni. Area ni adalah 1/4 pi 1.7 square. Sebab dia adalah suku bulatan. Okey. Kalau you ada satu bulatan, sudut dia 360 kan. So ini sudut U adalah 90 kat sini. So maknanya dia adalah 1/4 daripada bulatan. So sebab tu sini 1/4. Okay. So you akan dapatkan area yang berlorek ni. Boleh? Any question? Ada soalan? Tak ada. Clear semua? Ya. Okay. So don't forget, dia ada dua tempat tu. Belah kiri dengan belah kanan. So you kena kali dengan 2 lah nanti. So tengok pada solution dia bagi. Okay, first dia bagi 1.7 kali 1.7. Maknanya area untuk 4 segi ni lah. So times ni dia letak 2 sebab ada kiri dan kanan. Lepas tu dia kata tidak ni, tolak dengan yang suku bulatan. Okay, tolak yang bentuk suku bulatan tu. So sebab tu 1/4 pi 1/7 square. So timesing dia pun 2 sebab dia ada kiri dan kanan. Okay, so you dah siap. You akan totalkan lah 8288 campur dengan 82.8 yang first section, campur dengan second section 7.8, campur dengan yang ni. Lepas tu tolak dengan suku bulatan. So total you dapat 91.85 meter square. So settle untuk area of concrete. Okay, so maknanya bila you dah campur tiga-tiga tu, you akan dapat area semua ni dah. Okay, any question setakat tu? Tak ada. Clear Tak ada sir. Basically nak cari yang berlorek merah saja kan? Okay, boleh. Kita yang berlorek merah ni saja dulu. Ada soalan? Ada soalan semua? Tak ada. Tak ada. Okay. So proceed to the next solution. So untuk concrete dah settle, dah dapat 91.85. Next kita tengok pada waterproof paper. So untuk waterproof paper, you just ambil jawapan yang tadi. Okay. Area dia akan jadi sama sebab waterproof ni kita akan letak layer di bawah layer konkrit tu. So area dia sama je sebenarnya. Cuma dia dekat bahagian bawah. Boleh? Any question? Waterproof paper, boleh? Tak ada. Tak ada Okay, next. Untuk expansion joint. So ni straightforward je Kita tengok pada diagram. Okay, so dia bagi ada 2 expansion joint. 1 dan 2. Alright. So panjang dia 4.6 tadi kan, termasuk yang dalam curve sekali. So 4.6 campur dengan 4.6. So dia jadi 9.2 lah. Alright, any question? Expansion joint? Tak ada. Tak ada. Okay, next untuk fabric reinforcement. So kalau kita tengok yang diagram tadi,
dia straightforward je. Untuk fabric reinforcement dia kata yang ni 3 kg untuk 1 meter square. So area jalan tadi kita dah tahu dah. So you terus darab dengan 3 kg. Okay. So yang area jalan dia tahu yang ni. Bawa je pergi sini balik. Terus darab dengan 3 kg. So total you dapat 275.55 kg untuk fabric reinforcement. Boleh? Any question? Ada soalan? Boleh. Boleh? Boleh. Senang? Senang. Okay. So next, precast concrete curb. So ini tricky sikit kot. Boleh buat? So kalau tengok sini first kita ada 18. Lepas tu ada 2 kali 5 jadi 10. Alright. So ini yang tricky sikit lah. Dia boleh buatkan curve. So kalau tengok diagram, yang 18 tu yang length untuk curve yang ni. Okay, so dia akan jadi 18 meter panjang dia curve untuk yang ni. Lepas tu ada yang ni. Yang ni 5 meter. Yang ni 5 meter. Alright. So yang tricky sikit you kena cari yang curve. So ada 2 bahagian, kiri dan kanan. So macam mana nak cari dia? Kita pakai formula 2 pi r. Okay. So dia dah bagi dah. R dia adalah 2 meter. So dia bentuk, ini adalah suku bulatan. Okay. So tengok solution dia. Dua sebab ada kiri dan kanan. Siapa nak explain yang ni? 1/2 darab pi darab dengan 2. Siapa nak explain? Faham ke kenapa jadi macam tu? 1/4 kali 2. Jadi 1/2. Okey, betul. Kalau satu bulatan dia adalah 2 pi r. Sekarang kita nak cari untuk suku ni je. Okey, so kalau suku dia jadi 1/4 darab dengan 2 pi r. So dipermudahkan dia jadi 1/2 pi r. So sebab tu dah jadi macam ni. Okey, so you dapat 6.3. Totalkan daripada yang atas ni, daripada 28 campur dengan ni jadi 34.3 meter. Any question? Curve. Ada soalan? Curve? Tak ada. Tak ada. Senang lagi lah. Semua terror lah you ni. Puasa. Berkat. Faham. Okay, so kalau tak ada soalan, next untuk dowel. So dowel yang gambar tadi ni adalah dowel lah ni. So dalam soalan yang dah bagi dah dia punya detail. So dia kata 10 dowels are used for each expansion joint. So you ada 2 expansion joint. Okay. So maknanya sini you pakai 10, sini you pakai 10. Maknanya total you ada 20 dowel. So berat dia dalam soalan dah bagi dah. Untuk 1 meter berat dia adalah 2.466 kilogram. So just straightforward you ganti, you terus dapat dalam bentuk kilogram. Right, so kalau tengok sini 2 sebab ia ada 2 expansion joint. 10 ni sebab satu expansion joint you letak
10 dowel. Okay, so terus darab dengan ini. Ini dia punya length. Ini dia punya conversion tadi tu. 2.466 kg per meter. So terus you darab, you terus dapat 24.66 kg. Okay, any question? Dowel. Ada soalan? Dowel. Sir, yang dowel tu ulang sir. Tak faham. Tak faham? Okay, so you ada dua expansion joint. Okay. Satu expansion joint, you akan letak 10. Yang ni based pada soalan lah. Soalan dah bagi 10 dowels are used for each expansion joint. So you ada dua. Sini satu expansion joint, you letak 10 number. And then another one expansion joint, you letak lagi 10 number. So total you ada 20 dowels. Okay. Satu dowel panjang dia adalah 0.5 meter. So kalau dua total length dia akan jadi 0.5 meter darab dengan 20 sebab ia ada 20 dowel, dia akan jadi 10 meter. So untuk cari dia punya mass dia, you pakai yang ni 2.466. So dia punya mass dia akan jadi total length you adalah 10 meter darab dengan 2.466 kilogram per meter. Okay, so meter tu dia akan mati. So dia akan jadi 24.66 kilogram. So ni untuk you punya dowel. Clear? Faham sir? Clear. 20 mm tu apa sir? Apa dia? 20 mm. Assume 20 mm bawah bar is tu radius Dia punya diameter dia, size. Macam reinforcement dia ada size dia kan. Dia punya diameter dia. Okay. Okay. So yang 20 ni tak pakai pun. Sebab dia bagi conversion yang ni. Per meter ni kan. So terus straight, direct ya. Ada lagi soalan? Untuk dowel? Any question for dowel? Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Okay, so for the last one. Untuk apa ni dipanggil pedestrian lane tu ataupun dipanggil apa tadi? Footpath. Okay, so untuk footpath, you kena cari area yang ni. Okay, so straightforward. Yang ni adalah panjang ni adalah 18. Yang ni dia jadi 1.5. Ambil daripada yang ni. So you terus dapat dia punya area 18 darab dengan 1.5. Okay, so kalau tengok sini dia dapat 27. So dia akan jadi meter square ni. Okay, boleh? Any question? Boleh. Faham. Okay, so dah siap taking off. Dan kita buat bill of quantity. So this is bill of quantity. So habis, itu sahaja.
Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada? Okay. Okay. Alright, so Fahmi boleh off record. Stop recording. Okay, saya. Alright, kelas. Dah stop recording dah, Fahmi? Dah, saya. Dah. Okay, so nak tanya untuk test, kita akan buat hari Sabtu 30 Mei. Kita raya 24 hari Ahad kan, 24 Mei hari Ahad. 30 hari Sabtu tu kita buat test 1. You prefer pagi ke petang? Petang. Semua nak petang eh? Petang. Semua nak petang ke? Kalau pagi pukul apa saya? Kalau petang pukul apa? Pagi pukul 10, petang pukul 2. Petang. Petang. Internet okey tak petang? InsyaAllah. Masa berapa masa? 1 jam? 1 jam. 10 minit untuk internet. Berapa minit saya? 1 jam untuk jawab. Saya bagi lebih 15 minit untuk upload dalam Google Classroom. 30 minit saya? 15. So total jadi sejam 15 minit. Imran. Yo. Berapa minit saya? 30 eh? Sejam 15 minit. 30 Mei. Hari saya? Nampak ke saya conteng ni? 30 Mei hari Sabtu. So masa dia 1 jam untuk jawab soalan.